Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan dan share ramai-ramai. Dan juga jangan lupa ya, sertai saluran Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, live ini adalah bahagian kedua susulan daripada tindakan MP Labuan daripada Bersatu yang telah mengumumkan atau mengisytiharkan sokong Perdana Menteri, tetapi masih kekal bersama Bersatu. Jadi untuk ulasan saya dan mesej saya kepada Bersatu, anda boleh rujuk live yang saya lakukan sebentar tadi, lebih kurang pukul 6.45 petang tadi. Anda scroll ke atas ya, Facebook Regi Jesse Ritaudin. Jadi untuk live ini masih berhubung dengan isu MP Labuan. Saya akan jelaskan pendirian saya dan juga perkara mesej saya kepada rakyat. Dan saya akan memberitahu pembacaan saya mengapa sebenarnya perkara ini berlaku. Okey. So, saya mulakan dengan dakwaan Hamzah Zainuddin dulu bila MP Kuala Kangsar telah mengisytiharkan sokong PMX tetapi masih kekal dalam Bersatu. Hamzah mendakwa ada seorang Tan Sri telah bertemu dengan MP tersebut dan Tan Sri ini dikatakan rapat dengan PMX. Dan dakwaan bahawa ada habuan ditawarkan agar MP tersebut sokong kerajaan. Dan seterusnya MP ini telah berjumpa dengan seorang pegawai tinggi SPRM dan didakwa ada ugutan terhadap MP tersebut, sama ada dia sokong PMX ataupun dia akan didakwa di mahkamah dan sebagainya. So itu dakwaan Hamzah. Nah, saya nak katakan di sini dakwaan itu serius seperti yang saya katakan dalam live tadi dan perlu disiasat, dan saya amat hairan mengapa perkara itu tidak disiasat sedangkan ini adalah dakwaan seorang ketua pembangkang. Ya. So mengapa tidak ada jawatan kuasa bebas untuk siasat, saya tidak tahu, tetapi ini dakwaan teramat serius. Okey, biar apa pun sebabnya, bacaan saya begini. Majoriti Anwar akan teruji tak lama lagi. Sebab sekarang ni berlaku perbahasan belanjawan di peringkat dasar selepas bacaan kedua. So, perbahasan belanjawan di peringkat dasar akan berakhir ataupun telah berakhir dan kini ada anyway, bacaan kedua ni, peringkat dasar ni akan berakhir minggu ni. Okey, di dalam parlimen. So, selepas semua ni berakhir, akan berlaku penggulungan belanjawan, perbahasan belanjawan di peringkat dasar yang akan dilakukan oleh Menteri Kewangan, ya, iaitu Anwar Ibrahim. Ya, kalau dulu dilakukan oleh Tengku Zafrul, kini Menteri Kewangan Anwar Ibrahim. Jadi di hujung minggu ni akan berlaku penggulungan perbahasan belanjawan di peringkat dasar. Selepas penggulungan perbahasan belanjawan di peringkat dasar akan berlaku undian. So, undian ini mula-mula akan mengambil undian, dibuat menerusi undian suara. Jadi speaker akan membunyikan loceng dan siapa-siapa MP yang ada di luar dewan tu perlu masuk dan sebagainya. Lepas tu bla bla bla, akhirnya pintu dikunci, kemudian mereka lakukan undian suara. Jadi nak lihat suara yang sokong atau tidak sokong belanjawan di peringkat dasar akan diambil kira. So kemudian selepas undian suara dibuat, jika ada MP-MP yang tidak bersetuju dan mahukan undi belah bahagi, perlu ada persetujuan sekurang-kurangnya 15 MP, dan jika 15 MP menuntut undian belah bahagi, maka akan berlaku undian belah bahagi. Okey. So undian belanjawan di peringkat dasar ni hanya memerlukan majoriti mudah. Jadi untuk kerajaan menang dia, dan untuk belanjawan diluluskan di peringkat dasar, ianya perlu majoriti mudah berdasarkan ahli-ahli parlimen yang hadir dalam dewan. Jadi contohnya bila undian dibuat, contohnya ia sampai ke tahap undian belah bahagi dan 100 MP hadir, maka untuk menang, untuk belanjawan diluluskan di peringkat dasar, Anwar memerlukan 51 undi. Jadi jika kerajaan menang, ia boleh ditafsir atau sememangnya ditafsir sebagai keyakinan ahli-ahli Dewan Rakyat terhadap agenda kerajaan, ya, dan kerajaan boleh diberikan mandat, ya,
untuk meneruskan perbahasan ataupun pembentangan belanjawan perbahasan di peringkat jawatan kuasa. Tetapi jika kerajaan kalah undi belah bahagi, contohnya dia hanya dapat 49 undi daripada 100 yang hadir, ini ditafsirkan sebagai majoriti ahli-ahli parlimen tidak sokong agenda kerajaan. Maknanya ia secara tidak langsung Perdana Menteri telah hilang majoriti ataupun tidak diyakini. So sama ada PM letak jawatan atau usulkan pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong, ataupun boleh dituntut, okey, kita tuntut sekarang dibuat usul tidak percaya. Jadi bila dibuat usul tidak percaya, PM boleh kerah MP-MP yang menyokong dia mesti datang, mesti hadir, dan pembangkang boleh kerah orang-orang di belah depa hadir, dan kemudian dibuat undian tidak percaya. So katakan 200 MP hadir pada hari itu, dan kerajaan hanya dapat contohnya 98 undian 102 tidak menyokong Anwar, maka majoriti tidak menyokong Anwar. Jadi Anwar sudah wajib bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong sama ada untuk letak jawatan atau usulkan pembubaran parlimen. Okey, so itu akan berlaku tak lama lagi. Persoalannya, adakah Anwar ada majoriti? Adakah belanjawan di peringkat dasar akan lulus? Okey. So sekarang ni ada ura-ura 10 hingga 15 MP daripada Barisan Nasional akan tidak menyokong Anwar, dan ada pihak yang syak, ianya akan diterjemahkan kepada tidak sokong belanjawan. Okey. So sebab kalau nak tumbangkan kerajaan, satu caranya ialah tidak sokong belanjawan. Kalau belanjawan gagal di peringkat dasar, ianya serupa dengan undi tidak percaya. Jadi 15 MP ni, seandainya betul 15 daripada Barisan Nasional, sudah ada kekhawatiran di kalangan ahli-ahli parlimen kerajaan, khususnya dalam Kem Anwar, bahawa mereka mungkin tidak akan sokong belanjawan. Dan ada kekhawatiran bahawa ini akan diikuti dengan Sabah dan Sarawak yang turut tidak menyokong belanjawan. Okey, sekiranya MP-MP Barisan Nasional, Sabah dan Sarawak dan Perikatan Nasional sudah capai persetujuan siapa jadi Perdana Menteri, ya, sekiranya sudah capai persetujuan, maka ada kemungkinan, ya, mereka akan sepakat tidak sokong belanjawan. Dan jika 15 atau 10 pun cukup, 10 MP Barisan Nasional, kemudian Perikatan Nasional, Sabah dan Sarawak tidak sokong belanjawan, kemudian diadakan usul undi tidak percaya dan mereka tidak sokong Perdana Menteri, memang Perdana Menteri akan tumbang dan kerajaan akan tumbang. So ini semua akan berlaku dalam masa terdekat. Kita akan tahu belanjawan lulus ke tidak. Okey. So sebab itu saya kira pada bacaan saya, semua ni berlaku tiba-tiba, entah dari mana ada MP Kuala Kangsar sokong Perdana Menteri. Mengapa dia sokong, benarkah ke tidak dia ditawarkan habuan ataupun diugut oleh SPRM, saya tidak tahu. Itu perlu siasat, tetapi saya kira semua ni ada kaitan. Itu bacaan saya. Dan saya kira ada lebih ramai MP Bersatu yang sudah pun akan sokong PM. Saya anggarkan dalam 4 hingga 5. Jadi mereka umumkan satu-satu. Jadi pertamanya adalah MP Kuala Kangsar. Yang keduanya hari ini adalah MP Labuan. Ya, saya anggarkan akan ada 2 hingga 3 ya lagi. Ya, so semua ni pada bacaan saya adalah untuk mengelirukan ahli-ahli parlimen supaya mereka rasa takut untuk menggerakkan sebarang langkah. Contohnya jika 10 hingga 15 MP Barisan Nasional nak tarik sokongan, kemudian mereka lihat benda ni berlaku, maka mereka kelam kabut. Benarkah kalau kita mengorak langkah, seluruh bersatu, seluruh PAS akan bersama kita? Ya, so saya kira ini adalah untuk mengelirukan ahli-ahli parlimen supaya tidak ada sebarang langkah akan digerakkan pada ketika undian belanjawan pada peringkat dasar mahupun selepas itu pada bacaan ketiga. Ya, so
pendek kata, ada kekhawatiran di kalangan ahli-ahli kerajaan, khususnya kem Anwar Ibrahim, bahawa mungkin boleh jadi langkah dan tidak mustahil berlaku satu-satu langkah, dan oleh itu kini tiba-tiba ada pengumuman MP Bersatu sokong kerajaan dan sebagainya. So bila ahli-ahli parlimen keliru, tidak akan berlaku sebarang langkah. Itu yang saya lihat. Okey, baik. Now, pendirian saya mudah. MP BN ni, dia sebenarnya ada banyak peluang untuk tumbangkan kerajaan. Jangan lupa, ini belanjawan kedua yang dibentangkan oleh Anwar. Mungkin ada yang terlupa, Anwar ada bentangkan belanjawan 2023 pada bulan Mac. Pada masa itu juga mereka ada peluang. Now, bagi saya, jika MP BN ni tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Zahid, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zahid, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Anwar dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Anwar, tidak puas hati dengan cara Zahid telah memutarbelit keadaan untuk cuba menaikkan Anwar sebagai Perdana Menteri dan bla bla bla. Jadi mereka tak perlu nak tunggu Sabah dan Sarawak, mereka boleh buat pendirian. Bila mereka buat pendirian pada belanjawan 2023 peringkat dasar, sepatutnya mereka menuntut undi belah bahagi atau perikatan menuntut undi belah bahagi dan menang, sama ada Sabah dan Sarawak bersama mereka atau tidak, mereka kekal menunjukkan bahawa mereka tidak sokong belanjawan. Okey? Atau mereka membuat pengumuman bahawa mereka tidak sokong Anwar. So ada banyak peluang mereka tidak lakukan. So bila mereka tidak lakukan, mereka nak tunggu kononnya Sabah dan Sarawak ke apa, nak tunggu sampai bila? Sebab negara sedang mudarat, ekonomi mudarat, ringgit mudarat, krisis bahan makanan terburuk dalam sejarah dan bla bla bla, dan mereka kononnya hendak menumbangkan Anwar supaya menumbuhkan satu kerajaan yang lebih baik, tetapi mereka tidak berani mengorak langkah kerana nak lihat ada orang lain ikut ke tidak. Kalau tidak, ada orang lain tidak ikut, mereka hendak main selamat. Jika anda hendak main selamat, maknanya anda lebih pentingkan kedudukan dan jawatan. Ya. So setakat ini I am not impressed. Saya tidak rasa senang dengan MP Barisan Nasional ni. Bagi saya, jika pada undian dasar ni MP Barisan Nasional tidak membuat satu pendirian, ya, tak kira Sabah dan Sarawak ada ke tidak, tetapi mereka tidak membuat pendirian. Macam mana ya, saya cerita ya. So undian suara diadakan, kemudian MP ni sekurang-kurangnya 15 MP bangun dan minta undi belah bahagi, dan kemudian masa undi belah bahagi mereka menunjukkan bahawa mereka tidak sokong belanjawan, dan disusuli dengan kenyataan rasmi MP ni bahawa mereka tidak sokong Anwar Ibrahim. Saya kira MP ni tidak boleh diharap. Dan selepas undian dasar, apa jua yang berlaku, saya tidak akan sokong sebarang usaha menumbangkan kerajaan Anwar. Saya tidak sokong Anwar. Saya rasakan Anwar adalah Perdana Menteri paling gagal. Tetapi jika MP ini tidak dapat menatakan pendirian, saya rasa MP ini lebih gagal dari Anwar, kerana lebih mereka pentingkan kedudukan dan jawatan. Jadi buat apa kita hendak berjuang untuk meminta sesuatu dilakukan agar kerajaan ditumbangkan, dan kemudian nak gantikan dengan MP main selamat ni, dan paling buruk jika salah seorang MP ni dilantik jadi Perdana Menteri baru. Nampak sangat mereka tidak pentingkan hal rakyat, mereka lebih pentingkan kuasa dan kedudukan, jawatan mereka, kedudukan mereka sebagai MP. Jadi jika tak boleh nyatakan pendirian, saya rasa lebih baik tunggu PRU 16 dan biar Anwar terus menjadi Perdana Menteri, dan kita jadi pembangkang yang kuat dan mengkritik secara memberi kritikan positif, ya, memberi cadangan cara nak menambah baik keadaan. Hari-hari nak kutuk Anwar pun takkan ada guna, sebab MP yang anda harap tidak boleh diharap. That's my point. Ya, so jangan jadi kita akan jadi, kalau asyik nak tunggu depa ni, kalau undian belanjawan peringkat dasar ni
government berjaya, kemudian kita buat harapan baru. Oh, tak apa, kita tunggu sehingga bacaan ketiga. Kemudian bacaan ketiga tak jadi, tak apa, kita tunggu tahun depan. Mereka tengah runding. Dalam pada semua tu berlaku, rakyat tengah seksa. Jadi jika MP BN ni tidak setuju, benar-benar mereka tidak setuju dengan Zahid ni, kenapa 11 bulan ni dah diam? Okey, tak apa. Sekarang ni nyatakan pendirian. Kita tengok undian pada peringkat dasar. Dan kemudian kita lihat jika mereka berani buat press conference dan menyatakan pendirian mereka. Jika tidak, saya rasa kita tutup buku babak nak tumbangkan kerajaan. Saya pun takkan sokong jika tertubuh kerajaan baru bersama MP ni. Kita biar Anwar terus sampai PRU 16. Kita buat constructive criticism. Saya tidak akan sokong Anwar, tapi saya tidak akan lagi kutuk-kutuk, tak payah. Kita buat constructive criticism. Kita sokong Anwar terus jadi Perdana Menteri sehingga PRU 16, tapi kita terus sokong Perikatan Nasional. Sambil itu kita beri cadangan bagaimana nak tambah baik. Kalau sesuatu yang salah dilakukan kerajaan, kita kritik, kita tegur dengan cara yang baik. Sebab tak guna nak harapkan MP BN ni yang hanya pentingkan jawatan dan kedudukan. So the deadline for me, tarikh penentu adalah pengundian dasar. Itu sahaja. Saya tidak akan berdolak-dalik lagi. Jangan nanti kalau anda terus kutuk-kutuk Anwar, mengharapkan sesuatu yang palsu kan, anda akan jadi seperti anjing yang menyalak dan mereka duduk dengan selamba aja, dengan selesa. Mereka kata tak apa, rakyat masih memuja-muja kita, masih mengharapkan kita. Jadi mereka tak buat kerja, mereka kurang bersuara. Berapa kali anda dengar Hishamuddin bersuara dalam 11 bulan ni? Berapa kali anda dengar Ismail Sabri bersuara dalam 11 bulan ini? Berapa kali anda dengar mereka ni 11 MP ni konon bersuara memperjuangkan isu-isu rakyat, isu Palestin malah dalam 11 bulan ni? Tak ada. So anda yang sedang memberi harapan palsu kepada diri anda, kemudian anda mendewa-dewakan mereka tak payah buat kerja, tapi allowance tebal-tebal. Anda yang seksa. Jangan jadi anjing yang menyalak. Maaf kalau kata-kata saya ni menyakitkan hati, tapi jangan jadi seperti seorang yang menyalak. Mereka ni selesa, tak payah buat kerja. Tak apa, mereka ni ada ramai yang sedang memuja kita. No. Kalau undian belanjawan peringkat dasar ni tak ada pendirian khusus dari MP ni, bagi saya biar Anwar je terus jadi Perdana Menteri sehingga PRU 16. Saya takkan sokong Anwar, tapi saya takkan kutuk lagi. It's not my job. Saya cuma akan beri constructive criticism di mana tak betul, dan saya sentiasa akan sokong Perikatan Nasional. Saya sentiasa akan bersama Perikatan Nasional, tapi tak payah nak kutuk-kutuk. Sebab MP yang anda harapkan not bothered. Lebih baik kita beri constructive criticism, kita perjuangkan isu rakyat, kita memikirkan masalah rakyat dan beri cadangan-cadangan. Okay? So kita sama-sama lihat undian belanjawan di peringkat dasar, dan seterusnya jika MP ni ada maruah, boleh membuat sidang media dan mengumumkan kedudukan mereka. Jika tak boleh, mereka lebih gagal daripada Anwar. Mereka lah yang lebih gagalkan masyarakat Melayu Islam, bukannya Anwar. Ingat tu. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga.